Pendengar Ria 897, saya akan mulakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Dan ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Berikut ini adalah pengalaman seorang ibu. Mungkin sekarang ini hatinya dalam keresahan, hatinya dalam kerisauan, kebimbangan. Anak yang disayangi telah pun terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. Dan katanya ibu ini pengalamannya cukup menyedihkan. Anak beliau dari seorang ibu yang ingin hanya dikenali sebagai Kak Wati, bukan nama sebenar. Tolong jangan sebutkan nama yang tertera di alamat email KC. Jadi kata Kak Wati, seorang ibu yang bukan nama sebenar, berkongsi pengalaman anaknya yang telah pun terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. Anaknya telah pun dikejarkan di hospital dan berada di hospital lebih kurang 2 bulan dalam keadaan tidak sedarkan diri, dalam keadaan koma. Seorang ibu hanya boleh berdoa dan mengharap yang terbaik. Akhirnya 2 bulan lebih kemudian anaknya mungkin telah pun dihidupkan kembali, disedarkan dari komanya. Beliau bersyukur kepada Ilahi, tetapi kisi, anak saya lumpuh seluruh anggota badan. Hanya mata sahaja boleh bergerak. Makan, minum semua melalui tiub. Memang cukup menyedihkan. Peristiwa yang ingin saya ketengahkan ini setelah anak saya dipindahkan dari rumah sakit ataupun hospital pulang ke rumah. Dalam bilik anak saya kisi penuh sangat dengan pekakas-pekakas yang membantu anak saya. Antaranya pekakas tiub pemakan makan. Ada juga pekakas pam yang lain. Ada juga yang disebutkan sini banyak sangatlah, saya tak perlulah saya jelaskan yang lebih terperinci. Jadi anda bayangkan. Anak kepada Kak Wati bukan nama sebenar, dari hospital, koma selama 2 bulan lebih, kemudian telah pun dikejutkan daripada tidur yang lena. Bila dibangkit dari tidur, dapati anaknya tak boleh bergerak, hanya mata sahaja boleh bergerak. Ibu membawa anak pulang ke rumah. Dan inilah yang berlaku dalam rumah. Pendengar Ria 897, kita teruskan Misteri Jam 12. Casey, beberapa minggu anak dah bersama dengan saya dalam rumah. Setiap kali bila saya pandang anak, pada waktu-waktu tertentu, matanya akan terbeliak. Dan matanya akan kiri, kanan, atas, bawah. Dan dia akan beliakkan matanya sambil melihat saya seolah-olah nak beritahu sesuatu. Tetapi anak saya tidak boleh berkata-kata. Menyedihkan kisi. Saya sebagai seorang ibu tak tahu apakah kemahuan dia. Tapi lazimnya perkara-perkara ini berlaku pada malam-malam tertentu bila saya seorang, suami tak ada di rumah. Dia akan mula membuat perkara sedemikian. Cuba Casey bayangkan. Anak saya yang tak boleh bergerak, dalam keadaan lumpuh seluruh anggota. Matanya saja boleh bergerak. Dia akan tengok kiri, tengok kanan, beliakkan matanya berkali-kali. Dan ini berterusan untuk beberapa minggu. Saya rasa macam saya ni ibu yang betul-betul tak guna. Sebab tak faham apa isyarat ataupun sesuatu yang nak diberitahu oleh anak. Pendengar Ria 897, saya telah pun mendapatkan bantuan seorang pakar yang datang ke rumah. Akhirnya, setelah saya dinasihatkan oleh jiran sebelah, yang juga kerap kali datang menjenguk, menziarahi anak yang sedang sakit. Saya jumpa dengan seorang pakar ini yang kemudian datang ke rumah dengan izin suami. Pakar itu memeriksa anak saya. Dia cuba memegang tangan anak saya. Casey, saya terperanjat. Apabila anak saya mula membuka mulutnya. Tetapi walaupun kata-kata yang diluahkan oleh anak saya tidak begitu jelas, seolah-olah suara-suara angin, pakar tersebut dekatkan telinganya ke mulut anak saya sambil dia baca dan terus baca. Anak saya Casey membaca apa yang pakar itu baca. Pendengar Ria 897, dipendekkan cerita, kata Kak Wati, rupa-rupanya mengikut pakar itu memberitahu
Dia rasalah sebab dia dapat berbual sedikit dengan anak. Dalam rumah saya, Casey, rupa-rupanya ada benda ikut dia pulang dari tempat terjadinya kemalangan. Kata pakar tersebut, orang yang terlibat dalam kemalangan yang sama telah mati meninggal dunia di tempat kejadian. Dan mungkin roh warga Cina yang mati di tempat kejadian telah pun mengikut anak saya sampai pulang ke rumah. Dari hospital sampai pulang ke rumah. Dan memang masuk akal. Maksud saya, kata Kak Wati, pernah beberapa kali saya nak datang ke hospital nak ziarah anak saya. Sedang saya berbual dengan nurse, saya terperasan macam ada wanita Cina sedang duduk di tepi katil anak saya ketika dia berada dalam ICU. Saya fikirkan pada mulanya itu kawan rakan anak saya. Tapi bila saya sampai saja nak masuk dalam ward anak saya, wanita Cina itu hilang entah ke mana. Berkali-kali kalau saya nampak, tak kali nak berjumpa, mesti tidak dapat saya berjumpa dengan beliau. Dan mungkin roh wanita Cina yang mati itu telah pun mengikut anak saya pulang kerana tak tenteram. Tidak tenteram dibuatnya, mengganggu saya dan anak saya sekeluarga. Mungkin itu yang dia nampak, kata pakar tersebut yang memberitahu saya supaya sewa rumah. Casey, saya telah pun menyewa rumah saya dengan bantuan pakar yang saya panggil yang disarankan oleh jiran sebelah. Sejak rumah disewa, anak saya tidak lagi mempunyai reaksi yang menakutkan. Mata terbeliak, seolah-olah memberitahu saya sesuatu. Itulah pengalaman saya, Casey, peristiwa. Dan sekarang ini anak saya masih lagi terbaring di atas katil dan hanya tunggu masa untuk kembali ke rahmatullah. Terima kasih. Itu dia, sebagai seorang ibu, saya rasa kalau mungkin Kak Wati bukan nama sebenar sedang mendengar sekarang ini, harap-harap Kak Wati tabahlah menjaga anak yang mungkin sekarang ini dah pun 100% memerlukan memerlukan bantuan dari seorang ibu lah. Jadi memang tabah segala dugaan ini. Dan kisah dari Kak Wati lah bila mendapatkan pakar tu. Katanya di sini beliau tak pasti sebab dia dah letak bracket lah. Pakar itu mengatakan dia tak pasti, tapi mungkin ada sesuatu yang menghantui dalam rumah ini dan telah pun disewa rumah itu dan kemudian tidak ada apa-apa gangguan. Sejauh mana kebenaran, ingat rancangan ini hanya satu hiburan saja, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kita teruskan kisah selanjutnya. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Pendengar Ria 897, tajuk cerita yang selanjutnya dalam kiriman email yang saya terima ini, tajuknya diberikan di sini Serik Tinggal Hotel Murah, yang dikirimkan oleh seorang pendengar namanya Shaliza, berkongsi peristiwa pengalaman. Kata Shaliza, beliau dan 3 orang girlfriends, iaitu kawan baiknya lah, 3 orang termasuk beliau 4 orang, suka backpacking. Antara tempat-tempat yang beliau pernah backpacking adalah di beberapa buah negara lah, seperti di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Australia pernah backpacking, juga pernah backpacking di Korea, dan pengalaman yang tak dapat dilupakan apabila kata Shaliza, beliau dan 3 girlfriendsnya telah pun backpacking di sebuah bandar di kawasan ataupun sebuah bandar di negara India. Jadi kisah yang dikirimkan oleh Shaliza, bila backpacking ni, kami fikirkan tentang bajet, Casey. Sebelum saya menjerumus kepada pengalaman saya dan rakan-rakan. Bajet. Hotel tak mampu. Sebab itulah kami memilih untuk backpacking. Kami akan tinggal di motel-motel murah. Sebenarnya pengalaman kami backpacking memang banyak, Casey. Sampailah satu kali ini kami pertama kalinya pergi ke India. Menjejakkan kaki di India. Nak pilih motel, Casey, kawan saya ni itu tak nak, ini tak nak, sebab tak tahulah, mungkin agaknya ada sesuatu yang tak kena. Akhirnya jodoh kami dengan sebuah motel kecil yang hanya tinggi 7 tingkat saja. Harganya murah dan kami memilih motel tersebut. Sampai di lapangan terbang di India, Casey, lebih kurang waktu tempatan sekitar pukul 2 petang. Dari lapangan terbang, kami pun menaiki teksi yang menghantar kami ke alamat motel yang disebutkan. Lelaki warga India yang memandu teksi berbual dengan kami. Dia tanya pada saya, first time in India?
Kami pun berempat mengatakan yes, first time. Kemudian dia tanya saya, backpacking? Yes, backpacking. Very good. You can go here. Dia ceritakan tentang keadaan ataupun kawasan-kawasan yang kami boleh kunjungi untuk backpacking. Bila sampai di hotel ini, tiba-tiba dia tengok saya dengan kawan saya. Mana ada Casey, pemandu teksi yang sedang memandu duduk di hadapan. Bila berhenti saja, dia tengok kawan saya, you stay here? This hotel? Yes. Be careful. Itu yang dia katakan pada saya dengan teman-teman. Saya tanya, why? Nothing. Just be careful. Here, katanya di sini, kawasan yang saya tinggal ni katanya banyak perompak. Yalah, terima kasih. Saya pun bayar duit teksi, kami pun keluar. Masuk ke dalam hotel tersebut, kami daftar nama, kami diberi bilik di tingkat 4. Motel tersebut ada satu lift saja, Kisi. Lift tu turun naik lah. Jadi kalau kadang-kala nak tunggu lift tu turun, bila dia naik ke atas tingkat 7, lama Kisi dibuatnya. Dan bila dah sampai lift, kami pun naik ke atas bilik. Bilik kami sebelah ujung sekali. Berjalan menuju ke arah bilik, koridornya gelap gelita. Kiri kanan ada bilik. Semua pintu ditutup. Tapi bilik yang lain semua sunyi sepi. Hotelnya Kisi, lampu samar-samar saja. Bila sampai di depan bilik kami, saya pun ketuk pintu dan beri salam. Assalamualaikum dan sebagainya, kata beliau. Masuk ke dalam bilik tersebut, saya buka lampu, tengok luas juga bilik motel ini. Saya dengan teman-teman terus tak fikir benda-benda yang bukan-bukan, kami berebut katil. Sebab ada katil yang di atas, satu lagi 2 katil tarik di bahagian bawah. Saya nak tidur atas katil, semua berlari ke arah katil. Bila malam hari tiba, kami berempat berada dalam bilik hotel ataupun bilik motel, sedang duduk berbual-bual sambil channel hopping nak menonton televisyen. Jadi 2 orang sahabat saya mengatakan yang dia lapar, nak makan. Dan kami ada cup noodle. Dalam bilik motel tersebut tidak ada air panas. Kalau nak air panas, kena keluar. Betul-betul dekat hujung koridor, dekat kawasan lift, ada hot water dispenser. 2 orang sahabat saya keluar dengan 4 cup noodle yang dibawa bersama untuk panaskan. Saya, kata Shaliza, dan seorang lagi sahabat saya dalam bilik motel itu. Seorang teman pula katanya nak bancu buat air kopi. Jadi dia bawa 2 cawan. Dia keluar, tinggal saya seorang saja dalam bilik motel. Pendengar Ria 897. Oleh kerana saya rasa tak sedap hati, saya pun keluar dari bilik motel. Bila saya keluar dari bilik motel, tinggalkan bilik itu seorang. Tak ada orang pun di dalamnya. Baru jalan keluar berapa tapak, alamak, kunci. Saya patah balik, pintu bilik baru nak tertutup. Nasib baik dapat saya tahan dengan kaki. Masuk ke dalam, tiba-tiba bilik saya gelap, Casey. Bilik gelap, siapa yang matikan lampu sedangkan saya keluar, saya tak tutup lampu? Betul, Casey. Pendengar Ria 897, Shaliza kata biliknya gelap. Saya ternampak tengah-tengah katil macam ada benda tergantung. Hayun kiri kanan. Bila saya perhatikan betul-betul, ya Allah, Kisi, saya nampak macam susuk tubuh wanita sedang berpakaian sari tergantung di atas katil dalam bilik saya. Bila saya nampak, saya keluar dari bilik itu dan kemudian pekik. Kawan-kawan saya pun toleh ke belakang. Saya dah tak tahan ketakutan, menggigil anggota badan, tapi nasib baiklah saya dapat pegang kunci di tangan. Pintu bilik tertutup. Sedang saya menangis, hentak-hentak kaki ketakutan, teman yang lain datang, cuba pujuk saya. Salah seorang dari teman, namanya Ida, baru nak buka pintu Kisi. Kisi nak tahu apa yang berlaku. Sebelum teman saya sempat masukkan kunci nak buka pintu bilik motel tersebut, dari dalam bilik motel dah dengar orang ketuk dan hentak pintu berkali-kali. Kemudian mendengar Ria 897 FM. Apa yang berlaku? Teman-teman dan beliau terdengar suara tangisan bayi datang dari dalam bilik yang dimaksudkan. 1 malam kami tak boleh tidur. 1 malam, Kisi. Kami duduk di lobi motel tersebut, lungsuri internet, berbual, dan kami tanya penjaga hotel tentang bilik kami. Dia sendiri pun tak tahu sebenarnya apa yang berlaku.
dan cari bilik yang lain dan tak nak duduk lagi di motel yang disebutkan oleh kawan saya. Memang pengalaman yang menyeramkan. Itulah peristiwa yang tak dapat saya lupakan bila menjejakkan kaki pertama kali di India, menetap di salah sebuah motel. Kalau Kisi nak tahu, motelnya bermula dengan huruf T. Saya tak nak sebut yang lain-lain lah. Berdekatan dengan ... Terima kasih. Pendengar Misteri Jam 12, saya akan teruskan. Terima kasih bagi anda yang setia bersama dengan saya. Saya ada terima beberapa email dari peminat rancangan ini. Dari Brunei, ada juga dari Malaysia, ada juga dari Indonesia yang kirimkan mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana mengendalikan rancangan Misteri Jam 12. Sebenarnya saya nak ucapkan pada anda terima kasih kerana anda sudi bersama saya setiap malam. Kirimkan email, macam-macam kisah yang saya terima setiap malam tanpa putus. Antaranya kiriman email yang ringkas ini datang dari seorang pendengar namanya Toti. Toti kata, apa khabar Kisi? Saya seorang penggemar rancangan Misteri Jam 12 dari Indonesia, dan saya ingin berkongsi satu peristiwa yang menyeramkan ini berlaku di rumah saya. Kata Toti, pengalaman peristiwa ini apabila saya sedang tidur lah. Kata beliau ni ngorok. Ngorok tu mungkin bahasa Jawanya tidur ya. Sedang ngorok dengan suami apabila saya terdengar bunyi suara burung hantu. Katanya sini owl. Macam-macam bahasa awak gunakan. Dan Toti kata, saya terbangun, terjaga dari tidur. Dan apabila saya terjaga dari tidur, saya pun cuba melihat di luar tingkap bunyi burung hantu tersebut. Bunyinya memang jauh Kisi, tapi boleh dengar mengganggu tidur saya yang sedang nyenyak. Ya, jadi bila saya bangun dari katil, saya langsung ke depan tingkap bilik, kemudian ataupun depan tingkap kamar tidur saya. Saya pun menolak tingkapnya keluar, dan di belakang rumah saya memang ada banyak pohon. Saya pun mula mendongak ke langit dan melihat pohon mana yang ada bunyi burung tersebut. Bunyinya jauh tetapi rasanya macam dekat. Apabila saya terpandang di salah satu pohon, nampak macam ada kibaran kain berwarna putih Kisi. Aku tidak bohong Kisi. Sebenarnya aku memang nampak kain berwarna putih berkibaran bila ditiup angin. Sesaat kemudian, katanya Toti, aku ternampak kain yang sama tiba-tiba lompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Bila ternampak keadaan sedemikian, aku terus langsung pusing dan tutup jendelaku, kemudian tidur sampai ke awal pagi. Bila tanya suami, semalam ada tak dengar bunyi burung hantu? Suami aku kata tidak kedengaran apa-apa. Itu saja pengalamanku, dan Misteri Jam 12 is the best. Terima kasih pada Toti, pendengar kita dari Indonesia. Indonesia bahagian mana tak beritahulah. Mungkin dari Batam ke, mungkin dari Jawa Barat ke. Terima kasihlah. Dan yang lain-lain yang sedang mendengar siaran Misteri Jam 12, terima kasih diucapkan. Yang ini kiriman daripada siapa ni? Abang Baba katanya. Wah, Abang Baba kata apa ni? Mana ni dia? Abang Baba kirimkan SMS pada saya, katanya, apa khabar Kisi dan juga semua peminat rancangan Misteri Jam 12. Nama saya Abang Baba. Saya ingin berkongsi satu peristiwa ketika saya ni nak memotong rambut salah seorang customer saya ataupun pelanggan saya. Patut nama dia Abang Baba sebab dia bertugas sebagai baba. Jadi Abang Baba ni mengatakan, kedai saya waktu tu dah nak tutup 9:30 malam. Memang waktu kedai saya tutup 9:30 malam. Jadi datang seorang pembantu rumah. Dan pembantu ni lari meluru masuk ke dalam kedai saya. Katanya, bang, boleh tolong tak potong rambut ibu saya? Jadi saya mau tutup deh. Saya cakap dengan pembantu tu lah. Dia kata, tolong bang, ini penting bang. Nanti mem marah. Jadi saya pun okeylah cepat. Masuk seorang makcik tua, jalan terketa-keta, perlahan-lahan dia jalan. Kemudian dia duduk di tempat depan saya, dan inilah pertama kali saya potong rambut perempuan, sebab kedai barber saya ni memang tak potong pun rambut perempuan. Dan oleh kerana ni seorang makcik, tak apalah, anggap sebagai seorang ibu. Saya pun ambil gunting, mula nak potong rambut makcik yang sedang duduk jalan terketa-keta awal tadi. Saya basahkan rambutnya dulu. Saya spray lah, sembuh dengan penyembuh air. Pembantu rumah sedang berdiri di luar, menggunakan telefon di luar kedai saya. Saya pun mula nak potong. Kemudian makcik ni Kisi, alangkah terperanjatnya saya, kata Abang Baba. Kepala makcik ni boleh pusing hampir-hampir 180 darjah. Kisi, saya tak bohong Kisi, kepalanya pusing perlahan-lahan. Kemudian hampir-hampir 180 darjah. Dia tengok saya.
Siapa suruh kau gunting rambut aku? Saya letak gunting tepi. Saya panggil, Bibi, masuk. Bibi, masuk. Pembantu itu yang sedang menggunakan telefon di luar kedai masuk. Pak, kenapa enggak gunting rambut ibu? Saya enggak boleh gunting rambut ini, ibu. Kamu bawa dia keluar sekarang dari kedai aku. Casey. Pembantu tersebut memimpin tangan makcik tu jalan perlahan-lahan terketa-keta. Itulah yang membuat saya rasa muskil. Itu saja pengalaman saya, Casey. Terima kasih dari Abang Baba. Dan yang hairannya, saya jumpa mereka sekali dalam seumur hidup saya. Menjadi seorang barber di kedai itu selama 15 tahun. Sekali saya jumpa mereka. Selain dari itu, tak pernah pun terserempak, nampak. Malah mereka datang ke kedai saya, tak sama sekali. Terima kasih. Seram pula kalau dapat pelanggan macam tu Dalam makcik tu terketa-keta, mukanya krepot Dia pusing. Kenapa kau potong rambut aku? Berigaria 897 FM. Kisah dari Abang Baba kita juga cukup menyeramkan. Bagaimana kepala makcik yang tak boleh berjalan terketa-keta tu boleh pusing hampir 180 darjah lah. Kita paling-paling pun 90 darjah kita boleh pusing. Ini hampir. Maksudnya tulang makcik ni lembut sangat lah sampai boleh buat macam tu Sampai Abang Baba kita tergamam, Beb. Terus tak nak potong rambut makcik dah basah ni. Baik, bersama dengan saya di ujung talian pada tengah malam ini. Hello, selamat tengah malam Kirana, apa khabar? Saya Kirana. Apa khabar? Sihat? Khabar baik. Ni buat panggilan dari mana Kirana? Daripada rumah. Ada pengalaman tentang apa? Silakan. Pengalaman dua cerita lah, tapi silakan, boleh. Boleh, silakan. Saya ada cerita satu. Mak saya malam tu sakit semput. Jadi dia dah semput. Jadi dia cakap dengan saya, nak makan ubat semput je lah. Dia sesak nafas. Jadi saya pun cakap, saya pun nak keluar, nak pergi ke toilet, nak pergi ke tandas, nak terkencing. Jadi saya cakap sama saya, makan ubat, makan seperti biasa. Habis saya cakap, kalau siapa makan ubat, saya pun suruh dia makan. Tiba-tiba dia makan ubat tu, saya kat dalam bilik. Saya cakap, sekejap lagi dah, saya tengah cerita apa bagus. Dia cakap, sekejap lagi dah. Bila saya nak pergi ke toilet, saya tunggu pintu tu. Mak saya tak ada kat luar, mak saya tak ada kat dalam. Jadi saya tanya mak saya, mak cepatlah, saya nak kita nak ke tanah, nak terkecil. Saya tak tahan. Pintu tu tak boleh buka keras. Tak boleh buka langsung pintu tu. Habis saya punya tirai, pintu tu pun bergoyang-goyang. Habis saya cakap, cepatlah mak ni, saya nak terkencing. Pasal saya tengok ibu saya selalu tidur di katil. Sekarang katil tak ada. Jadi saya fikir dia dekat toilet saya ketuk-ketuk. Tiba masa saya buka, mak saya memang tak ada. Mak saya sebagai mak saya cakap, mak saya memang tak ada kat toilet tu. Jadi tapi saya dengar bunyi flush toilet tu dan bunyi air toilet tu berbunyi. Gangguan ni sekali je lah dalam rumah tu. Sekali dua. Ada susulan gangguan-gangguan yang lain ke? Gangguan tu macam memang selalu ada. Sampai kita kat rumah tu tahu ayat-ayat. Sampai 5 jam ayat kita taruh. Pasal selain tu benda macam perempuan tu macam-macam lah. Kadang-kadang dekat pintu dia masuk. Jadi memang benda tu ada. Jadi kita ni duduk dalam rumah ni macam duduk tak ada sejak saya dah jadi tua ni. Rumah tu jadi macam ada benda-benda. Saya pun tak tahu apa yang masuk. Pasal dalam rumah ni memang ada gitu. Kadang-kadang saya masak pun saya nampak macam ada benda-benda. Macam sekilas jalan. Jadi kita tak boleh buat apa kan. Kita tu ayat-ayat. Kita panggil Ustaz tu cakap rumah tu kena selalu orang baca-baca lah. Jadi tak ada bunyi-bunyi ni semua. Yang lagi satu saya nak ceritakan adalah pasal anak patung. Anak patung yang jiran saya bagi. Itu anak jiran saya nak pindah. Jadi kita ni ada time tu patung tu sebelum perempuan tu ada patung ni dah mula-mula. Kita jiran tu nak pindah, lawyer. Dia cakap tak nak lah benda-benda ni. Jadi saya pun ada anak Zari yang berumur kecil-kecil, 6 tahun, 8 tahun. Jadi dia kasih dah patung ni. Jadi kita pun ambil lah. Kita kenal dengan dia memang dapat. Jadi sini dia kasih kita ambil lah patung ni. Dia tak nak pasal cakap dia pun tak ada anak Zara. Jangan dia beli, suka taruh perhiasan ni kat rumah dia. Jadi dia bagi kat kita sebelum dia pindah. Memang baik sangat. Apa-apa dia suka bagi kat kita macam-macam benda.
Jadi kita pun memang rapat dengan dia. Jadi kita pun ambil apa yang dia bagi. Tiba-tiba setiap hari tu ada ketuk bunyi kuat. Setiap kita kali tengok TV, kakak saya dengar, abang saya dengar. Abang saya dua-dua dengar. Kakak saya pun dengar. Dan kita semua dengar bunyi ketuk tu setiap hari. Jadi kita pun dah tahu dah biasa setiap kali malam. Pukul 12, pukul 1 kita mesti bunyi ketuk-ketuk tu. Kuat. Mula-mula kita tak tahu, kita pun minta tengok, kita buka pintu. Sikit ada orang, pasal abang saya pun yang satu tu kerja malam. Suka balik macam 2-3 pagi. Jadi dia kerja malam, jadi kita pun tak tahu benda tu patung. Tiba-tiba kita nampak. Kakak saya pun dengar benda ketuk-ketuk. Jadi besoknya kita pun macam biasa lah, buat macam biasa. Sekali kita nampak patung tu dia terbang. Bergerak. Patung tu terbang. Patung teddy bear tu dia terbang dan dia boleh terbang di awan-awan. Saya dengan kakak saya terpekik. Habis mak saya cakap tak ada apa-apa. Mak saya tak dapat dia, mak saya macam tak percaya. Sikit satu hari mak saya pun nampak. Patung tu daripada ke ujung, dia ke corner sana dekat kita punya tempat meja tu. Dia berpindah. Jadi kakak saya yang nombor 2 tu, dia marah, dia bilang, buang sajalah walaupun kita kenal orang tu yang bagi orang tu betul. Tapi buang aja. Tapi kita tak nak buang. Jadi satu hari tu kita nampak anak patung tu pula joget-joget bergoyang-goyang. Jadi sejak tu mak saya cakap mesti buang patung tu. Patung besar tu besar daripada kita orang. Jadi mak saya cakap mesti nak buang patung tu. Memanglah kadang-kadang mak saya cakap apa tu, penunggu dia tak suka dengan kita. Tapi dia tak suka dengan orang tu, tapi dia suka dengan kita. Jadi mana orang yang dia tak suka, yang dia suka tu katnya, dia buat kawan lah, mak saya cakap. Jadi kena buang. Bila kita buang, abang saya pun dah tak dengar, mak saya pun dah tak dengar, semua tak dengar bunyi-bunyi tu. Dan pintu pun tak ada orang ketuk-ketuk. Jadi mula hari itulah. Sebab tu mak saya cakap, jadi sejak bulan ini kalau orang kasih patung ke apa, kita tak akan ambil. Kita cakap tak apalah, tak nak lah. Pasal kita yang cakap tak apalah, dah rumah pun dah banyak mainan. Lepas kita pun dah serik. Hari-hari ganggu sampai tak boleh nak tidur. Setiap kali kalau tidur semua macam takut. Macam tak boleh tidur lah. Benda tu macam hari-hari masih ketuk-ketuk ganggu kita. Sampai bunyi tu bunyi bising. Dan sampai kan mak saya cakap, sampai kan benda tu boleh bergoyang dekat atas awan tu. Tu yang kakak saya nampak dengan saya. Kita terpekik tapi mak kita semua tak percaya. Itu sajalah. Terima kasih ya. Hai saya. Kembali. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman misteri anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Di sini ada kiriman email ataupun SMS yang ingin saya sempurnakan. Kiriman email ini ataupun SMS ini datang daripada seorang pendengar namanya Abang Hafiz. Abang Hafiz ingin beritahu sesuatu. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi satu pengalaman peristiwa yang menakutkan apabila saya menunggang motosikal saya di sebuah jalan yang dinamakan sebatang jalan lah yang dinamakan Changi Coast Road. Mungkin pendengar-pendengar yang sedang mendengar sekarang ini, khususnya rakyat Singapura, pernah menggunakan jalan yang saya sebutkan di kawasan Changi. Menunggang motosikal. Jadi, apakah kisah yang ingin diceritakan oleh abang kita? Pengalaman beliau menunggang motosikal di sana, sebenarnya saya ni nak cari teman saya yang memancing. Jadi, saya ni dah tersalah jalan. Terbabas dan saya tak tahu. Sampai hujung saya tengok, ini kalau belok kiri dah masuk kawasan militeri. Jadi, saya pun telefon teman saya. Sebelum saya patah balik dan cari teman saya yang memancing katanya dekat kawasan itu tapi atas sedikit. Sedang saya telefon, tiba-tiba saya terperasan ada seorang perempuan ini jalan di hadapan saya. Maksudnya jalan menghampiri saya. Cantik orangnya Kisi. Berpakaian macam biasalah.
T-shirt dengan seluar jeans, dan T-shirtnya warna kuning, seluar jeans biru, rambutnya panjang. Dia sedang menyeberangi jalan menuju ke arah saya. Setelah saya berbual dengan teman, rupa-rupanya saya dah terlajak jalan. Saya pun pusingkan motosikal lah untuk patah balik, naik ke atas, kata Abang Hafiz. Sedang saya menunggang motosikal, tiba-tiba Kisi, yang buat saya takut apabila beberapa kilometer, lebih kurang 2 kilometer kalau tak silap saya daripada jarak saya menunggang, saya nampak budak yang sama sedang diri. T-shirt kuning, jeans biru, rambut panjang, sedang berdiri di tepi jalan, mungkin nak tahan taksi. Bila saya nampak, saya tolehlah kepala saya tengok. Ish! Terkejut beruk dibuatnya, kata Abang Hafiz. Dengan segera Kisi, mulut saya secara automatik membacalah surah-surah yang saya tahu. Dan bila sampai, rupa-rupanya kapak yang tadi itu saya terlepas, terlajar. Sebab tak baca signage dengan betul. Dan saya ceritakan pengalaman itu pada kawan. Kawan saya kata, kau pergi jalan sana Afzal. Tempat Coast Road tu memang Kisi. Ramai pendengar-pendengar yang telah berkongsi dalam rancangan ini juga pernah ketengahkan dalam kisah Misteri Jam 12. Terima kasih. Dan katanya di sini, selamat maju jaya KC dari Abang Hafiz. Terima kasih kepada para pendengar Ria 897 yang sedang memantau stesen kami, Ria 897 FM, dengan kisah-kisah seram pada malam ini, rancangan Misteri Jam 12 yang sedang mendengar melalui aplikasi di iPhone anda mungkin ya, melalui iaitu aplikasi yang diberi nama Mi Radio ataupun di Android Market. Cakap tentang aplikasi iPhone ni, tahukah anda setiap hari, ini secara purata setiap hari, kalau di App Store kan ada top free download kan, dan satu hari itu 6 juta top free download akan berlaku, sekitar secara purata macam itulah, 6 juta bib. Banyak dan dengar-dengar khabar juga Mark Zuckerberg akan jadi lebih kaya lah, jadi tukar nama Mark Zuckerberg. Sebab dikatakan sekarang ini nilai Facebook dah mencecah 100 bilion dolar Amerika. Wah, kalau dia jual Facebook ni, dia dapat 100 bilion dolar. Wujud ke duit ni? Inilah dia dan kita di Singapura pun diharapkanlah orang-orang Melayu kita yang sedang mendengar sekarang ini, kalau boleh, kalau mungkin ada peluang anda, ini kita side track sikit lah, buatlah bisnes. Sebab dengan bisnes lah kita ialah akan mendapat pendapatan yang lebih lah daripada kita kerja makan gaji. Satu hari pun saya tengoklah, kalau ada rezeki saya buat bisnes lah, kafe Misteri Jam 12. Oh lemak. Sampai bisnes pun nak ada kafe Misteri Jam 12. Wah, apa ni, mungkin antara air minuman yang saya nak sajikan Bloody Mary. Nama seram ataupun dessert Pontianak. Dan itulah kalau boleh, kalau sedang mendengar sekarang ini dan anda mungkin ada di antara anda ni sekarang tengah fikirlah nak kerja full time, nak bisnes. Kalau ada kemampuan dan kalau anda ada drive, anda lakukanlah perniagaan. Itu yang digalakkanlah, lebih baik lagi lah supaya satu hari nanti tengok kedai-kedai runcit kat bawah kolong-kolong blok ni, orang-orang Melayu kita berniaga. Macam itulah. Okey, dan pastinya bisnes ni juga ada kaitan dengan MJ12 lah. Sebab apa? Banyak juga kisah-kisah yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12 ni tentang orang tak boleh nampak orang lain maju, orang tak boleh lihat orang lain maju, nanti ada sajalah barang-barang yang dihantar sebagainya supaya bisnes seseorang itu terlungkup macam itulah. Jadi kita jangan iri hati melihat kebahagiaan orang lain. Kita jangan iri hati melihat kejayaan orang lain. Malah kita harus bangga kalau mungkin ada orang-orang kita ni berjaya dalam bisnes dan sebagainya. Dari itu berkembanglah bangsa ni. Jadi ada juga kisah yang saya terima depan saya ni. Ini kiriman email datangnya daripada, kejap ya. Mana tadi email saya? Sekejap ada, sekejap tak ada. Ini dia. Ini daripada Kak Norma, berkongsi pengalaman. Katanya di sini, Kisi kakak ingin berkongsi satu peristiwa yang menyedihkan. Berlaku 4 tahun yang lalu. Dulu kakak ni seorang peniaga jual sate di salah sebuah kawasan di Singapura. Gerai kakak tak jual lain. Sate je. Sate lembu, sate kambing, sate ayam.
sate babat, macam-macam jenis sate. Memang kakak akur, gerai kakak laku Casey. Sampai kan ada juga acara-acara korporat kakak yang supply sate. Ada juga hotel yang telah pun mendapatkan khidmat dari gerai kakak untuk menyediakan sate. Jadi mungkin ada yang matanya tak boleh lihat kesenangan orang lain. Katanya di sini suami kakak telah pun dibuat. Sebab suami kakak ini dalam gerai adalah memegang resepi masak yang kakak sendiri pun tak tahu. Dan katanya hanya akan didedahkan resepi tersebut kepada seseorang yang akan mengambil alih sebagai ketua dalam rumah. Jadi dia simpan resepi itu sampailah ke belakangan, bila suami sakit-sakit barulah dia beritahu. Bila kakak dah tahu suami pun dah jatuh sakit, dah tak boleh masak, kakak teruskan. Rupa-rupanya periksa dengan orang-orang tertentu, mengatakan suami kakak dibuat orang atas tujuan iri hati dan tak boleh tengok kesenangan kakak dengan suami. Akhirnya kakak terpaksa tutup kedai. Setelah tutup kedai, suami kembali pulih macam biasa. Tapi sekarang dah serik nak berniaga sebab dah terkena buatan orang. Terima kasih Casey. Pendengar 897, saya akan teruskan pengalaman peristiwa. Yang ini pengalaman daripada seorang keluarga, ataupun sebuah keluarga ini berkongsi. Yang ini kiriman SMS ingin saya sempurnakan. Datangnya daripada Kak Zawiyah berkongsi pengalaman peristiwa. Kakak, suami dengan 3 orang anak waktu itu sedang menonton filem seram Kom-Kom di kaca TV. Dan sebenarnya kami menonton filem Kom-Kom ni, VCD ni telah pun dibeli oleh anak kakak ketika dia pergi ke seberang tambak. Jadi apa yang berlaku setelah menonton filem tu, rasa takut lah. Bukan saja kakak, malah 2 orang anak gadis kakak pun rasa takut. Duduk rapat sangat. Sampai kan abang dengan bapaknya tak boleh tahan. Setiap kali ada scene hantu, mesti mereka terpekik, terjerit ketakutan. Jadi bila dah tamat selesai kisah ataupun filem Kom-Kom, semua nak tidur. Kakak dengan adik masing-masing ada bilik sendiri. Abang pun ada bilik sendiri. Saya pun ada bilik sendiri. Sebab salah satu study room telah pun kakak tukar menjadi bilik tidur. Sebelum ni ada masalah kisi adik-beradik bergaduh nak bilik masing-masing. Jadi oleh kerana itu, satu study room kakak jadikan bilik tidur. Dan bilik study room yang bilik tidur itulah digunakan salah seorang oleh anak gadis kakak. Kerana malam tu dah menonton filem seram, jadi mereka takut 2 adik-beradik ni tidur dalam satu bilik. Jadi kisahnya bermula dalam bilik tersebut. Pendengar 897, kakak bangun pukul 3 pagi. Apabila kakak keluar dari bilik kakak, nak pergi ke dapur, nak minum air sebab kehausan. Kakak memang kisi. Tengah malam akan haus nak minum air. Biasalah orang kencing manis macam ni. Jalan depan bilik anak kakak lah. Ada 2 bilik kan kakak katakan. Satu bilik abangnya gunakan, satu lagi bilik kakak gunakan, satu lagi bilik anak perempuan kakak gunakan, bilik anak perempuan yang study room tu. Sedang berjalan depan bilik study room tu, kakak toleh nampak anak kakak sedang baring atas katil. Tapi badannya sengit dan berpeluk tubuh. Melengkung gitulah dalam kesejukan. Kakak pun masuk dalam bilik anak kakak tu, kakak tarik selimut dan selimutkan dia. Casey, kakak tak bohong, kakak angkat selimut dan selimutkan anak kakak yang sedang nyenyak tidur baring. Kemudian kakak keluar dari bilik. Bila keluar dari bilik, nak tengok anak satu lagi lah. Yalah, kalau tengok yang ni, tak tengok yang tu, rasa bersalah pula. Kakak pun buka pintu bilik anak satu lagi ni. Buka pintu, terperanjat Casey. Kakak dengan adik sedang tidur atas lantai, Casey. Astaghfirullahalazim. Casey, tadi kakak masuk study room, iaitu bilik anak kakak yang kecil, anak gadis kakak ni. Nampak dia baring atas katil, kakak boleh selimutkan. Bila masuk bilik kakaknya, adik-beradik sedang tidur atas lantai. Kakak buka lampu. Nia, itu nama anak yang kecil. Namanya Sania, kakak panggil Nia. Berkali-kali anak terbangun. Kakaknya berbangun. Anak aku betul ni. Jadi dalam bilik tadi siapa tu? Kalau kakak nak ke dapur, kakak kena lalu depan bilik anak yang tadi kakak selimutkan. Tak jadi Casey. Anak gusuk mata tanya, "Bu ada apa bu?" "Oh, kenapa tidur bilik sini?" "Oh tak, adik lah ni takut." Tak apa, tidur. Kakak matikan lampu. Nak minum air pun terbantut. Masuk bilik balik, tidurlah sampai ke pagi. Itulah pengalaman Casey, peristiwa yang tak dapat dilupakan. Terima kasih
dan selamat tengah malam Casey. Okey, mendengar Ria 897, macam-macam kisah kakak tadi kirimkan SMS, kisah pengalamannya dalam rumah. Seram betul Ayo, itu dia kisah pengalaman yang tak dapat dilupakan oleh akak kita dan anaknya. Jadi, kalau anda seorang ibu lah dalam keadaan sedemikian, dalam peristiwa yang diceritakan sama, mungkin study room anak kakak tu di bahagian depan koridor, bilik satu lagi di bahagian belakang. Jadi lalu bilik anak yang pertama, lalu bilik abang, baru yang terakhir lalu study room tu lah, dan barulah boleh masuk ke kawasan ruang tamu dan pergi ke dapur. Mungkin saya rasa setting biliknya macam tu lah. Jadi bila jalan ternampak bilik anak gadis yang kecil yang sedang tidur, beliau selimutkan. Kemudian tergerak hati, takkan dah tak tengok anak gadis satu lagi. Dia pun buka pintu, ternampak dua anak kesayangan sedang nyenyak tidur di atas lantai. Adakah anda, reaksi anda ni macam kakak ni lah, akan patah balik tidur, kirim salam lah, tak perlulah Casey saya nak lalu depan study room tu. Ataupun Casey, tak apalah, saya dah haus sangat Casey, apa nak jadi apalah. Apa nak jadi, masuk bilik nampak nak tidur lagi. 669-11897. Silakan dengan pengalaman misteri anda di FM 897. Ada juga kiriman-kiriman SMS yang akan saya bacakan, sempurnakan sebentar nanti. Ada Boy Anaki kirim SMS, akan saya bacakan kisah dari Boy Anaki. Ada juga seorang pendengar yang bernama siapa ni? Nanti tak ada nama lah, saya akan cuba simak. Juga ada kiriman siapa ni yang suka dengan lagu tadi lah. Lagu-lagu tadi diputarkan, lagu Hafiz Awan Nano. Sebelum tu lagu Toyol dari Sudirman, dan sebelum tu lagu Inggeris, lagu dari Ace of Base, lagunya All That She Wants. Ada kata lagu tu mengingatkan kembali kenangan Fire lah, kenangan Octagon. Fire Octagon apa nak jadi ngawak semua ni? Kembalilah ke jalan yang benar. Ria 897. Saya akan teruskan dengan pengalaman misteri anda dalam rancangan MJ12. Bersama dengan saya, kita ada Cik Ami di hujung talian. Apa khabar Cik Ami? Apa baik, Casey. Ni buat panggilan dari mana Cik Ami? Saya buat panggilan daripada kerja. Di mana tempat tugas anda sekarang ni? Saya di bandar, di Raffles Place. Oh, di Raffles Place, bandar. Dan pengalaman anda tentang apa? Silakan. Pengalaman saya tentang saya dulu masih perkhidmatan negara di Pulau Tekong. Masa tu saya malam Jumaat lah. Saya dan rakan-rakan nak pergi, apa kata orang tu, ambil durian ke hutan. Jadi selepas habis bertugas tu, kira nak pergi 5 orang. Jadi bila sampai masanya saya 3 orang aja pergi. Jadi 2 rakan saya tu tak jadi pergi. Jadi kita teruskan perjalanan kita pergi hutan. Tapi musim durian tu memang banyak. Jadi saya bawa bakul. Nak sampai tujuan pergi tempat hutan tu makan masa setengah jam. Jadi bila saya dah sampai dekat sana, kita kutip-kutip lah durian kat sana. Jadi bila dengar bunyi durian dah jatuh runtuh, pergilah ramai-ramai 3 orang. Kutip, dah sampai setengah bakul. Tapi yang heran tu, saya ternampak 2 rakan saya tu yang tak jadi pergi dekat bawah pokok. Jadi bila saya panggil tak jawab. Saya tengok diam saja. Jadi kawan saya yang lain tu suluh lah. Dia cakap, apa yang kau pegang kat tangan kau? Kali saya pegang, saya rasa batu nisan ni. Jadi kemudian dia, apa yang dia lakukan bila pegang batu nisan tu? Berat tu Bila saya dah pegang batu nisan tu, fikiran ni tak ingat durian lah. Tiga lari lintang bukang, lari sampai dekat camp, sampai luka kaki saya masuk longkang. Jadi bila sampai kat camp, saya perhatikan, saya nampak kawan saya dekat kantin tengah main game. Saya tanya kenapa tak ikut kita. Dia kata tak ada, kita seronok tengah main game, tak apa perlu pun dah latih. Mungkin tadi tahulah dia bukan dia orang. Jadi kita sama kita tahu-tahu sajalah. Jadi ini kira pengalaman saya yang kata orang tak boleh dilupakan lah. Terima kasih sama-sama. Kembali silakan 669-11897. Assalamualaikum Casey dan semua geng Momox. Saya Boy Anaki. Kisah yang ingin saya kongsi bersama pendengar Ria semasa saya berada di dalam tandas di Hotel Jakarta. Waktu kisah ini terjadi sekitar pukul 8.30 malam. Waktu itu saya berada dalam bilik hotel seorang diri kerana kawan saya keluar
tidak bersama dengan saya. Mereka teman-teman saya ini bersiar-siar di kota Jakarta. Saya tak ikut kerana tidak begitu sihat pada malam hari yang disebutkan. Sedang saya nyenyak tidur, tiba-tiba terdengar bunyi loceng pintu Casey. Saya pun terbangun terjaga dari tidur saya lalu pergi membuka pintu. Salah satu dari kawan saya bernama Nur, bukan nama sebenar, berdiri tercegat depan pintu dan wajah yang cukup sedih. Saya pun cakap, siang kau balik? Saya menegur teman saya yang baru balik lah. Sebab mungkin terlampau awal dia pulang. Mana yang lain? Dengan tidak berkata-kata, si budak Nur ni pun masuk ke dalam bilik lalu terus ke tandas. Saya pun, tak fikir bukan-bukan. Waktu itu memanglah tak ada apa-apa yang berlaku. Sementara Nur berada dalam tandas, saya pun ingat nak sambung tidur. Tapi bila tiba-tiba rasa macam nak terbuang air kecil. Jadi saya pun ketuk pintu tandas berkata, Nur, cepat sikit lah. Nak masuk tandas ni. Aku nak terkucil, tak tahan ni, cepatlah. Casey, lama Casey saya ketuk berkali-kali pintu tandas tu. Memandangkan saya tahu dalam tandas memang ada orang. Saya sendiri yang nampak. Tunggu. Si budak Nur ni tak jawab-jawab pun. No, aku nak masuk tandas lah, cepatlah. Saya pun cubalah. Dengan perlahan-lahan cuba ketuk lagi dan buka pintu tandas tersebut. Tak kunci tandas ni. Saya tolak perlahan-lahan. Saya jenguk ke dalam tandas. Casey, dalam tandas bilik hotel yang tadi saya katakan nampak Nur masuk ke dalam bilik tersebut, tidak ada orang langsung. Casey nak tahu apa yang berlaku? Sesaat saya berada dalam tandas. No. Pendengar Ria 897 FM. Kata Boy Anaki, tiba-tiba bila berada dalam tandas terdengar suara seseorang bercakap. Aku dekat sini lah. Bila saya keluar, saya ternampak Casey. Dalam bilik hotel ada sofa. Di atas sofa itulah terduduknya seseorang yang menyerupai teman. Bila masa kau keluar, aku tak perasan pun kau keluar. Patutlah aku ketuk-ketuk engkau tak jawab, kata saya kepada kawan saya yang kononnya sedang duduk di sofa. Saya pun teruskan hajat saya lah, lepaskan hajat sebab tak tahan nak terkucil. Saya keluar dari tandas, kawan saya Nur masih duduk di sofa. Tapi kali ini sedang pandang ke arah luar hotel yang ada tingkap kaca di sana. Saya pun tidak bercakap apa-apa, naik ke atas katil dan nak sambung tidur. Tiba-tiba terdengar suara orang ketawa dengan perlahan-lahan. Saya membuka mata dan pandang ke arah sofa di mana Nur duduk tadi. Mata saya masih kelat Casey. Saya nampak Nur masih duduk di sofa dengan keadaan bergoyang-goyang kiri kanan tanpa berhenti. Dalam hati saya berkata, gila apa dia ni? Nur semakin ligat bergoyang, kiri kanan sambil ketawa. Tadi muka bukan main sedih. Kenapa pula happy sangat ni? Jam menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba dengar bunyi pintu loceng berdering lagi. Saya terus menuju ke pintu dan membuka pintu. Terkejut saya berdiri depan pintu. Selain dari rakan-rakan, ternampak Nur yang berdiri nak masuk ke dalam bilik hotel. Selepas mereka pulang dari bersiar-siar, tanpa berlengah saya pandang balik ke arah belakang di mana tempat duduknya Nur kali terakhir saya nampak. Dalam sofa, atas sofa dalam bilik hotel saya. Terima kasih Casey. Selamat tengah malam dari Boy Anaki. Baik, pendengar Misteri Jam 12, itulah kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan. Dan ada kata kat sini, kiriman-kiriman okey, ini diketengahkan satu lagi kisah pengalaman. Ada yang kata suka dengan kisah malam ini. Ada yang kata Casey jangan jawab panggilan lah, Casey pasal email sudah Casey. Tak boleh lah, kesian nanti orang yang nak telefon. Baik, yang ini kiriman kisah pengalaman beliau. Kisah seorang kakak ni ketika beliau bercuti dengan suami di Manhattan. Wah,
Kencang jauh Manhattan sih. Teringat nak makan dekat kedai itulah restoran disebutkan ni lah. Baik, daripada mana ni kejap ini dia. Kiriman daripada Kak Sap berkongsi peristiwa beliau dan suami bercuti di Manhattan. Pengalaman beliau katanya kisah kakak yang ringkas saja. Kakak pernah menginap di sebuah hotel. Dipanggil Classic Hotel sebab bangunan hotel ini adalah bangunan yang lama tapi telah pun diperbaiki, diberi wajah yang baru. Tetapi infrastrukturnya, desain masih lagi dikekalkan. Cuma ditambah itu, ditambah ini, dicat dan sebagainya. Jadi nampak hotel ini memang dari jauh memang nampak klasik. Sebab suami kakak suka tinggal di hotel-hotel yang ada sejarah tertentu, Kisi. Suami kakak ni bukan orang Melayu, dia adalah orang bangsa Amerika. Dan bila menetap di hotel yang disebutkan ini, bila bercutilah di Manhattan, suami katanya telah pun memilih hotel yang disebutkanlah. Saya tak nak sebut nama hotel takut nanti ada pula yang fikir takut dan sebagainya. Baik, kata akak kita, kisah kakak tak seseram mana, Kisi. Cuma kakak ingin ceritakan pada malam yang kedua apabila kakak dengan suami sedang tidur. Apa yang berlaku, malam yang kedua tu kakak dapati yang kakak dah mula boleh solat. Jadi kakak memang kebetulan lah ada bawa sejadah dengan kompas nak dirikan solat dalam bilik dalam hotel yang dimaksudkan. Waktu tu suami kakak sedang ambil wuduk dan kami nak solat berjemaah dalam bilik hotel. Apa yang berlaku, kata akak kita ni, sedang suami azan. Sebelum ni, malam yang pertama, suami solat. Tapi suami tak azan. Suami hanya bila masuk waktu azan, dia yang sembahyang seorang lah. Tapi setelah kakak dapat tahu, kakak dah boleh solat, kakak pun beritahu suami malamnya kami solat maghrib berjemaah. Suami azan, Kisi, kuat. Bila suami laungkan baris azan yang pertama, Kisi, dalam bilik hotel kami bergegar almari, katil, perabot-perabot semua bergoyang serentak. Seolah-olah ada earthquake. Jadi kakak dengan suami fikirkan ada gempa bumi. Kami suami isteri lari keluar, buka pintu, lari sampai depan lift dan kakak dengan suami perasan. Bila kami pusing balik, penghuni bilik hotel yang lain semua tak keluar. Cuma kakak dengan suami, 2 orang keluar lari. Kakak tengok suami, suami tengok kakak. Kemudian tak sedap hati, kami pun tak dirikan solat dulu. Kami pakai selipar untuk kepastian. Kami turun ke hotel lobby dan tanya salah seorang bellboy yang berdiri depan pintu. Tanya, tadi ada shock tak? Ataupun ada gegaran? Bellboy kata, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Suami dengan kakak dah tahu dah. Ada benda yang tak terima bila suami azan. Jadi kami tetap teruskan solat. Jadi untuk untuk katanya di sini bukan menghalang, ya, saya rasa menggunakan perkataan yang salah. Mungkin untuk menyelamatkanlah keadaan supaya kami tidak diganggu pada malam yang dimaksudkan, kami solat tapi tidak azan sekuat yang tadi suami laungkan. Itulah pengalaman, minta maaf kalau tak seram. Terima kasih dan selamat tengah malam. Menarik kisah kakak. Terima kasih, Kak. Okey, kisah-kisah malam ini semua yang dengar hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kak Pa kata terima kasih dengan lagu tadi, suka, terima kasih kembali. Lina pun suka dengan lagu ni. Siapa ni? Zaman katanya, bro, baik lagu. Gua sedang kerja dengan kisah-kisah yang seram malam ni, baik. Lu putarkan lagu tu, malam ni confirm tak mendak. Tapi lepas pukul 2, bateri gua weak balik. Kenapalah Cik Hasan tak nak buat misteri jam 12 dari pukul 12 sampai 6 pagi? Kan best. 6 jam dahsyat ni permintaan yang luar biasa ya, kata orang-orang teman-teman dari Indonesia. Ini bapak ya, permintaannya cukup luar biasa. Yang ini kiriman-kiriman dari teman kita, katanya kiriman email hari ini semua boleh tahan tapi pemanggil-pemanggil telefon biasalah, ada yang okey, ada yang tak. Tapi yang penting terima kasihlah kerana suka dengan kisah malam ini. Yang ini kiriman yang saya terima. Okey, ini ada SMS datangnya daripada seorang pendengar bercerita, berkongsi kisah. Kata beliau, Casey, saya pernah ikut tunang saya menunggang motosikal. Tunang saya tunggang satu motor, saya motor saya lah. Kami berdua pergi masuk dalam tanah perkuburan.
Ini cerita bukan saya buat-buat tetapi memang benar berlaku. Saya ikut tunang saya dari belakang. Tunang saya sebenarnya ajak saya dan saya jadi pembonceng. Oleh kerana saya ni semangat Casey, maklumlah waktu tu baru lebih kurang 3 bulan dah lulus ujian menunggang motosikal dan baru aja dapat motosikal. Saya pun semangat. Saya kata tak apa. You ride you punya motor, I ride I punya motor. Kata teman kita lah namanya Lily. Okey, jadi Lily dengan tunangnya menunggang motosikal, kemudian ajak pergi adventure, pergilah. Tempat yang pertama mereka jejakkan kaki ataupun masuk dengan motosikal adalah salah sebuah tanah perkuburan di Singapura. Lily kata bila masuk dalam, tunang saya di hadapan. Pada mulanya saya okey, alright, macam biasa Casey. Tapi bila dah masuk dalam sangat, saya rasa takut. Betul Casey, meremang bulu rumah saya. Saya pun horn. Motor saya ni saya tekan horn beberapa kali, beri isyarat pada tunang saya supaya suruh slow down, perlahan, jangan laju sangat. Maklumlah saya ni baru lulus. Tunang saya pun berhenti. Jadi saya pergi ke tepinya, you tunggang ride, jangan laju sangat lah. Tempat macam ni, you punya salah lah. I tadi suruh you naik motor dengan I, you tak nak. Casey, pendengar Ria 897. Saya tunggang motosikal lagi, kemudian bergerak. Tunang saya bergerak perlahan sangat. Kata Lily, saya dah tak tahan lagi nak teruskan perjuangan masuk ke dalam. Saya panggil tunang saya sebab dia betul-betul berada tepi saya. You berhenti. Dia pun berhentikan motosikalnya, saya pun berhentikan motosikal. Apa lagi? I naik dengan you. Habis your bike. Tak apalah, tinggal sinilah, besok lusa ke nanti datanglah ajak my brother ke. You tolonglah you, I takutlah. Tunang saya sampai marah saya Casey. Saya pun menunggang motornya di belakang. Kemudian dia berlalu pergi. Saya suruh dia keluar. Tunang saya belok sebelah kiri. Saya sempat pandang ke belakang. Casey, saya ternampak di motosikal saya ada perempuan sedang berdiri di belakangnya. Dari mana budak tu sampai, datang saya tak pasti, tapi saya memang benar. Nampak sekejap sebab terus saya pandang ke arah lain. Pengalaman peristiwa saya ini dijadikan teladan. Kalau nak masuk kubur, motosikal jangan sorang-sorang. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Lily, peminat MJ12. Pendengar Ria 897. Itulah kisah tadi dari seorang tunang. Itulah degil. Suruh ride sama-sama. Suruh apa ni? Jadi pembonceng tak nak. Kan? Sendiri takutlah. Ni kadang-kadang orang perempuan macam ni lah. Siapa setuju kadang-kadang wanita ni sedikit sebanyak tak semua saat inilah yang awak geram Yalah kadang-kadang menyusahkan. Dah kata jangan nak buat, lepas tu dah menyusahkan diri sendiri, barulah tahu Hairan lah. Macam-macam kisah. Okey, bersama dengan saya. Hello, selamat tengah malam. Siapa ni? Selamat pagi. Selamat malam. Mami Ros ini. Mami Ros, apa khabar? Khabar baik. Mami Ros buat panggilan dari mana ni? Dari Amokyo. Ada pengalaman tentang apa Mami Ros? Silakan. Okey, satu malam tu Mami tengah jalankan tugas di daerah Sengkang. Kita 3 orang. So kita dah on the way balik kat rumah Mami lah. So bila jalan kat situ ada tangga. So once sama Mami kawan cakap naik tangga tu, Mami cakap tak payahlah, kita pusing jauh. So once kita pusing jauh, ada satu perempuan Cina tau, dia duduk dekat bawah blok kan. Kita tengok, Mami mesti tengok tau, tiga-tiga saksi nampak rambut pendek, baju oranye. Okay. So once kita pusing belakang, kita cakap dengan one of my friends, cakap dia tak ada. Ada. Dia cakap dia tunggu matahari dia ambil kat dia. Sekali kita tahu bila pusing belakang, tiba-tiba rambut dia jadi panjang, baju dia tu ada colour. Astagfirullahaladzim. Mami cakap dengan dia orang, nasib baik tau, jalan sikit je dah sampai rumah Mami. Mami cakap, jangan tengok lagi, jangan terus ke situ. Memang kat situ adalah, kita, Mami one of the parking staff kan. So kita dah nampak lah semua kita nak cakap. Tapi Casey, ya Allah, nasib baik tak jalan naik tangga. Casey kerja naik tangga, betul-betul nampak, betul-betul rupa dia. Dia bertukar Dia bertukar Casey, dari belakang rambut dia panjang sampai cecah dia pergi tempat duduk. Habis baju dia tukar tak colour. Casey, Mami cakap, ya Allah, kenapa macam ni sampai Mami budak-budak ni selalu duduk boy deck, tak nak duduk terus balik rumah Mami duduk sampai pagi. Takutan tau. Ini berlaku tahun bila ni? Baru-baru ni, last week. Jadi hati-hatilah Mami Itulah juga. Jangan pandang belakang. Terima kasih Mami.
Sama, bye. Bye-bye, terima kasih. Baik, ini ada kiriman SMS yang saya terima daripada seorang pendengar. Ini dari Acid kata, Bro KC, memang betul. Kadang-kadang perempuan ni menyusahkan. Gua dengan gua punya perempuan, gua nampak. Cubalah beralas sikit ya. Saya dengan saya punya kekasih lah. Saya sedap sikit kan nama tu. Saya dengan saya punya kekasih KC. Pernah saya dan rakan-rakan sebenarnya kami nak masuk lah tanah berkuburan nak adventure. Kekasih saya waktu tu, ini dia SMS gualu-gualu dengan perempuan. Saya rasa saya tapis lah jadi sedap sikit telinga dengar. Kekasih saya waktu tu badannya tak bersih. Awak guna perkataan ni kesat betul dan saya tak benarkan beliau ikut. Saya kata jangan ikut lah. You dah tahu you badan tak bersih, you nak ikut. Tak nak ikut juga, tak ada apa-apa lah. Jadi Casey mati-mati dia nak ikut. Dan sampai dia buat perangai Casey. Dan dia kekasih saya ni, kalau dia merajuk nak pujuk Casey, you panggil apa pun lah, tak akan lah. Dia kalau nak cool, dia akan cool sendiri. Akhirnya dia ikutlah kami. Naik kereta ramai-ramai Casey. Dalam kenderaan ada 4 orang, kereta yang kedua di belakang ada 3 orang. Saya dengan kekasih saya, kereta di hadapan lah. Teman saya memandu, dia duduk di belakang. Jadi kami pandu sampai dekat tanah perkuburan, semua senyap. Dari kenderaan semua ketawa-ketawa, terkikik-kikik sampai dalam tanah kubur ni semua senyap. Semua tiba-tiba silent on set, kata abang kita Acik lah. Dah masuk dalam saja, saya pun toleh belakang. Nak tanyalah kekasih saya, you okey tak? Bila saya toleh, dia dah duduk pandang cermin tingkap sebelah kanan. Kemudian jarinya dia pintal-pintal rambut, dia tarik. Dia pintal-pintal rambut, dia tarik. You. Bila saya pegang pehanya, dia pusing. Jangan pegang aku. Casey, rakan seorang lagi yang duduk di belakang sama dengan dia, iaitu kekasih teman yang sedang memandu ni, terperanjat Casey. Jangan pegang aku. Rupa-rupanya kata Acik, tunang saya dah kena rasuk Casey. Yalah, badan tak bersih. Masuk tempat macam katanya, yang menyusahkan orang sangat-sangat. Terpaksalah kami semua batalkan niat nak pergi adventure, hantar rumah kawan saya di mana bapa telah pun membantu mengubatkan kekasih saya. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Acid. Okey, saudara, saya akan teruskan dengan kiriman SMS yang saya terima dari pendengar kita. Katanya pendengar kita, saya tengok ni ada yang baru-baru masuk ke dari... Okey. Wah, ini lama ni, dah 2-10 minit awak kat Facebook semua senyap je Ini semua pengampu orang kaya ni. Saya jumpa anda esok malam lah. Terima kasih. Dan terus bersama Ria Insomnia. Dah lambat ni. Dan terus bersama Ria 897 FM. Dan 2 kisah tadi melibatkan wanita. Dan ada 2 jejakan mengatakan wanita ni kadang-kadang memang melecehkan lah. Dalam situasi sedemikian. Bukan cakap seluruhnya. Ada sikap-sikap ni tak boleh tolak ansur lah. Degil lah. Siapa mempunyai pasangan kekasih, khususnya seorang wanita yang degil, tak nak dengar cakap, dia kata A je lah. Awak cakap B. Kalau dapat kekasih macam tu, apa awak buat? Awak cuba balas di Facebook. Saya nak baca ni komen. Terima kasih lah. Dan terus bersama Ria Insomnia. Bye-bye.